KPM. Halo, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, hos anda Wani Carey untuk subjek kita hari ini, subjek hiasan dalaman. Okey, tapi sebelum tu apa khabar anda semua? Wani harap agar anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasalah jaga diri anda ya, kerana hari ini kes kita telah pun mencecah sebanyak 20,596 kes. Jadi pentingnya untuk anda dan kita semua sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab memutuskan rantaian ini. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey? Alright, jadi memandangkan kita dah nak menyambut bulan kemerdekaan ni, disebabkan anda nampak studio kita hari ini penuh dengan dekorasi bendera Malaysia dan untuk berikan anda semangat patriotik lebih-lebih lagi kepada semua atlet-atlet negara kita yang sedang pun bertanding di Olimpik Tokyo 2020. Jadi sama-samalah kita doakan agar mereka berjaya memberikan persembahan dan prestasi yang membanggakan untuk rakyat Malaysia. Jadi mari kita teruskan dengan subjek kita hari ini. Tapi kalau anda nak tahu siapa guru kita kan? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Percaya pada diri kunci kejayaan dan mempunyai pengalaman selama 17 tahun dalam mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini Cikgu Haslina binti Ilyas. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Wani. Sihat Cikgu ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya merupakan kali pertama kita bersua di studio Sukses hari ini. Selamat datang ke studio Sukses Cikgu. Terima kasih. Dan sebelum kita nak tahu topik apa yang telah dipilih hari ini, seperti biasa, Wani akan jemput semua guru kita untuk sama-sama pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai dulu. Kemudian Wani pula pakai. Hand sanitizer dah pakai, pelitup muka mesti kena pakai dan paling penting jarak pun kita dah jaga ya cikgu. Barulah sekarang ini kita boleh berkenalan dengan 6 murid yang dibawakan bersama dari SMK Labu Besar Kedah. Untuk bersama dengan kita hari ini, jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua murid? Sihat ke tu? Waalaikumsalam. Baik. Dengar pun suara mereka. Maklumlah cikgu petang-petang ni kan. Belajar petang-petang ni. Wani pun pernah jadi murid. Wani faham keadaannya macam mana. Tapi anda semua kena yakin ni. Anda yang join kelas petang ni. Anda merupakan calon-calon SPM yang akan mendapat markah yang cemerlang. Sama-sama kita doakan untuk mereka semua. Dan kita nak berkenalan dengan semua murid kita. Kita mulakan dengan Jannah. Sila beritahu nama, umur dan juga cita-cita anda, Jannah. Hai, nama saya Nur Jannah Tunai binti Saleh. Saya umur 17 tahun. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar dan cita-cita saya ingin menjadi seorang designer. Wow, designer. Hebat. Seterusnya kita ada Emilia. Hai, nama saya Siti Nurablah binti Muhammad Yusof. Saya sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar, Kulim, Kedah. Cita-cita saya menjadi seorang guru kaunseling. Wow, menjadi guru kaunseling. Okey, baik. Terus kita nak tanya Najiha. Alright, tak apa. Kita nak pergi dulu kepada Hafiz. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Hikmah bin Muhammad Nizam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar, Kulim, Kedah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai polis. Wow, itu dia kata-kata salah satu anak murid lelaki hari ini. Saya. Mewakili semua murid lelaki di sekolah ya, Hafiz. Okey, Hafiz, mungkin boleh kongsikan pandangan Hafiz mengenai subjek ini, Hafiz?
Bagi saya, subjek hiasan dalaman banyak memberi ilmu kemahiran yang sangat bermanfaat untuk apply dalam kehidupan kita seharian dan boleh dijadikan satu kerjaya, contohnya sebagai seorang designer. Baik, terima kasih Hafiz. Kita nak tanya Hatiza pula. Okey, tak mengapa, kita nak teruskan kepada Izni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izni di Hamidi Asrul Nizam. Saya berumur 17 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai penjara. Okey, hebat Izni. Alright, seterusnya kita dah berkenalan dengan 6 murid ya cikgu. Di sini Wani sebutkan nama murid. Kita ada Nur Hatiza binti Abdul Halim dan juga kita ada Nur Najihah binti Yunus. Okey, jadi cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan tajuk kita hari ini dan objektif pembelajaran kita untuk hiasan dalaman ini cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, tajuk kita hari ini adalah kemasan. Objektif kita hendak melihat pada jenis dan fungsi kemasan. Okey, kemasan sinonim dengan kita ya Wani. Apa yang warni pijak di sekeliling kita, di atas kita, itulah kemasan. Okey, kita akan sambung lagi bersama dengan pelajar kita. Okey, jadi itu dia. Cikgu dah kongsikan tajuk kita dan sekarang ini kita nak berehat seketika lah. Tapi sebelum kita nak berehat, Wani nak ingatkan anda untuk kita sama-sama memberikan sokongan sepenuhnya kepada semua para atlet Malaysia yang sedang pun bertanding di Olimpik Tokyo 2020. Di social media sekarang ni ada banyak hashtag untuk semua para atlet kita. Ada yang sudah menamatkan mereka punya acara dan masih ada lagi yang belum habis acara mereka. Jadi sama-sama kita doakan kejayaan semua para atlet Malaysia kita. Okey? Alright, jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan pembelajaran tapi kita nak berehat seketika lah. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, hos anda Wani Carey, dalam subjek kita hari ini, hiasan dalaman, dan khususnya kita akan belajar tajuk kemasan bersama dengan Cikgu Haslina binti Ilyas dan 6 murid dari SMK Labu Besar, Kedah. Tapi sedikit peringatan sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita. Mungkin ada dari anda yang ingin pergi mengambil vaksin, ada yang nak pergi membeli belah barang-barang dapur semua kan. Tapi Wani nak pesan lagi sekali untuk sentiasa ingat untuk patuh SOP. Bila kita pergi ke tempat yang sesak, kena sentiasa jaga jarak dan anda digalakkan untuk memakai double mask juga untuk perlindungan yang lebih baik. Okey? Jadi, murid di atas talian, adakah anda sudah bersedia untuk belajar hari ini? Kalau sudah bersedia, sila tunjukkan thumbs up macam ini. Okey, nampaknya semua dah bersedia. Cikgu dah bersedia juga, cikgu? Okey, dah bersedia. Okey, jadi jom kita belajar hiasan dalaman pada hari ini. Dipersilakan, cikgu. Terima kasih Wani. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua pelajar. Saya nak ucapkan terima kasih. Hari ini anak-anak saya semua memakai t-shirt MPV hiasan dalaman. Oh. Pink dengan hitam. Terima kasih. Mungkin teruja lama tak pakai. Okey. Kita mulakan untuk subjek kita hari ini. Cikgu ada tunjukkan satu gambar. Siapa boleh bagi pendapat kat cikgu apa tentang gambar tersebut? Gambar satu. Siapa nak jawab? Emilia. Okey, Emilia. Ruang besar, ruang yang tidak kemas dan ruang yang tidak cantik. Okey, ruang yang tidak kemas dan tidak cantik. Ya, betul. Okey, gambar kedua. Okey, siapa nak bagi komen? Najihah nak cuba tadi ya? Jannah. Jannah Najihah. Okey, Najihah. Saya dulu. Okey. Bilik yang lengkap dengan kemasan dan perabot. Okey, bilik yang lengkap dengan perabot. Okey, bersesuai dengan tajuk kita hari ini, dari sebuah ruang yang kosong kepada ruang yang penuh kemasan yang cantik. Wow. Okey, inilah tajuk kita hari ini, kemasan. Okey, modul kemasan ada 2 standard pembelajaran, jenis dan fungsi kemasan dan satu lagi kemasan konsep dan penggunaan warna. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini
Ada 6 objektif. Okey, menyatakan maksud kemasan serta kepentingan, konsep dan penggunaan warna dalam kemasan ruang dalaman, menerangkan jenis kemasan, faktor pemilihan konsep dan warna mengikut fungsi ruang dalaman, menjelaskan jenis kemasan mengikut fungsi ruang dalam bidang hiasan dalaman. Yang keempat, menganalisis jenis, fungsi dan warna kemasan berdasarkan konsep ruang dalaman dengan bersistematik. Yang kelima, menilai pemilihan kemasan, warna dan konsep ruang dalam mengikut prosedur yang bersistematik dan sentiasa bersikap positif. Dan yang akhir sekali adalah menghasilkan kemasan dinding ruang dalaman berdasarkan situasi secara kreatif, bersistematik dan boleh diteladani. Okey, slide seterusnya. Kita masuk kepada 5.1, jenis dan fungsi ruang. Okey, siapa boleh bagi penerangan kepada cikgu tentang definisi kemasan? Apa itu maksud kemasan? Kita nak minta Hafiz pula Okey, Hafiz. untuk beri Hafiz. definisi. Okey, apakah definisi? Kemasan merupakan kerja akhir dalam proses pembinaan bangunan bagi meningkatkan nilai dan estetika sesebuah ruang atau bangunan. Okey, terima kasih Hafiz. Okey, kemasan merupakan kerja akhir dalam proses pembinaan bangunan bagi meningkatkan nilai dan estetika. Ia merujuk kepada gambar yang cikgu bagi tadi, gambar 1 kepada gambar 2. Gambar 1 yang kosong kepada gambar 2. Maksudnya ruang kerja yang akhir kita untuk melihat ruang itu lebih cantik. Okey, next. Okey, jenis kemasan mengikut fungsi ruang dalaman. Kita ada 3 kategori, iaitu kemasan lantai, kemasan dinding, kemasan ceiling. Okey, kemasan lantai. Kemasan lantai ni bagi meningkatkan fungsi dan estetika dan sesebuah struktur bangunan. Kemasan dinding pula adalah merupakan subjek utama dalam sesuatu dekorasi ruang dan ia boleh menaikkan seri dinding dengan konsep atau tema yang dipilih. Yang last sekali adalah kemasan ceiling. Kemasan ceiling adalah lapisan kedua selepas bumbung yang berupaya menahan kemasukan air ke dalam rumah, menyekat haba panas yang berlebihan serta membantu mengurangkan bunyi. Ada 3 di situ. Ya, ada 3 di situ. Okey, seterusnya kita pergi pada jenis lantai, jenis kemasan lantai. Ada 8 gambar di sini. Okey, lepa simen, kapet, jubin seramik, terazo, marmar, jalur kayu, paket dan mozaik. Ini antara jenis kemasan lantai. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis kemasan dinding. Okey, jenis kemasan dinding terbahagi kepada 2. Ada 1 kemasan lembut dan 1 lagi kemasan keras. Okey, kemasan lembut ada berapa, Hafiz? Berapa, Hafiz? Ada 3. Ada 3. Ya, betul. Ada 3. Apa dia 3? Boleh bagi tahu cikgu? Kertas dinding, cat, panel fabrik. Ya, betul. Kertas dinding, cat dan fabrik. Okey, ada contoh kat sini. Kertas itu dia. dinding. Okey. Kertas dinding. Ya, wallpaper. Okey. Manakala kemasan keras. Ada berapa kemasan keras? Emilia? Ada 4, cikgu. Ada 4. Apa dia, Emilia? Apa 4 tu, Emilia? Panel kayu, mozaik, jubin batu marmar, jubin batu garnik. Okey, betul. Terima kasih, Emilia. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis kemasan ceiling. Jenis kemasan ceiling ada 4. Ceiling lepa, ceiling papan berjalur, ceiling fiber dan ceiling UAC Superflex. Okey, seterusnya kita pergi kepada fungsi kemasan. Setiap kemasan sama ada lantai, ceiling dan dinding mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, kita pergi kepada kemasan lantai. Kemasan lantai adalah untuk mencantikkan lantai, memberi perlindungan kepada perubahan cuaca
Dan yang paling penting, pasal cikgu kata kat kamu, beritahu kamu, kata kunci untuk kemasan lantai adalah kebersihan dan keselamatan. Okey, manakala kemasan shilling, fungsi dia adalah untuk menyekat haba panas yang berlebihan, mengurangkan kemasukan bunyi yang berlebihan, warna dan corak dapat meningkatkan nilai estetika. Okey, shilling kena ingat pada kata kunci dia, menyekat haba. Okey, manakala dinding, pastikan ia selamat, selesa, tahan lasak, mudah dibersihkan, dijaga serta dibaiki. Dan ada nilai estetika, keindahan dari segi warna dan tekstur sesuatu bahan yang memberikan kesan visual dan reka corak. Okey, seterusnya. Kita ada 7 faktor jenis pemilihan jenis kemasan. Okey, satu, warna. Warna ni sangat penting. Warna biasanya kita lebih kepada jantina. Okey, biasa kalau Wani suka warna apa? Saya, cikgu, malu saya nak cakap. Sebab dah besar-besar pun saya minat warna pink, cikgu. Biasa, itu dah sinonim dengan perempuan. Okey, dengan wanita. Okey, yang lelaki kebiasaannya, Hafiz suka warna apa? Lelaki. Merah, cikgu, merah. Merah. Okey. Merah membara. Merah membara. Okey, warna tu bergantung kepada individu. Seterusnya, yang kedua, lasak. Yang ketiga, selesa dan selamat. 4, serap bunyi. 5, rintang api. 6, mudah disenggarakan. Dan yang ketujuh adalah harga yang sesuai. Ya. Okey, seterusnya. Okey, cikgu ada sedikit latihan pengukuhan untuk kamu. Cikgu bagi satu plan susun atur. Di sini cikgu hanya memilih jenis dan fungsi kemasan ruang. Cikgu nak pilih satu kemasan sahaja. Kamu hanya pilih untuk kemasan lantai sahaja. Ada 4 ruang di dalam plan ini. 4 ruang yang biasanya dalam kediaman kita lah. Ada bilik air, ada dapur, ada bilik tidur dan ada ruang tamu. Okey, cikgu nak tanya pelajar cikgu. Untuk kemasan lantai sahaja. Shilling tidak, dinding pun tidak. Okey? Untuk lantai sahaja. Biasanya untuk bilik air, kemasan lantai apa yang paling sesuai? Okey, siapa nak jawab? Okey, Milia. Okey, Milia. Kemasan mozaik. Kemasan mozaik. Kenapa, Milia? Sebab tidak licin. Tidak licin. Okey, kita tengok. Betul? Ya. Okey, betul. Dia mudah dibersihkan dan mudah menyenggara. Okey, itu Okey, untuk bilik seterusnya. air. Ya. Seterusnya kita ada apa pula, cikgu? Kita ada untuk dapur. Dapur. Okey, untuk dapur. Kemasan yang Izni. sesuai. Izni untuk Okey, dapur. Macam Izni. mana pula Izni? Kemasan lantai jubin. Kemasan lantai jubin. Kenapa Izni? Boleh bagi kat cikgu? Reason dia kenapa? Sebab mudah dibersihkan. Mudah dibersihkan. Okey, kita tengok. Okey. Mudah dibersihkan. Okey, pelbagai bagus, warna. Okey, Izni. seterusnya kita pergi kepada bilik tidur. Bilik tidur, Kak Wani nak tanya jannah. Jannah. Kemasan kapet jubin. Kemasan kapet jubin. Kapet jubin. Okey, biasanya bilik tidur kita perlukan dia kedap udara. Kita biasanya kapet lah yang sesuai. Okey, seterusnya last kali untuk ruang tamu. Akhir sekali. Hafiz. Untuk ruang tamu. Kemasan kayu jalur. Papasan kemasan kayu jalur. Ya, betul. Sebab dia cantik. Biasanya ruang tamu kita nak cantik. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan. Contoh soalan bahagian A. Jadual 1 menunjukkan 3 jenis kemasan. Kemasan dinding, kemasan shilling dan kemasan lantai. Berdasarkan jadual 1, padankan kemasan itu dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan. Okey, soalan ini ada untuk 3 markah. Untuk yang pertama, mencantikkan dan memberi perlindungan kepada perubahan cuaca, kebersihan dan keselamatan di dalam ruang. Okey, jawapan dia. Yang mana satu? Siapa nak jawab?
Apa jawapan pertama? Jawapan pertama. Izni. Okey, Izni. C. Kemasan lantai. C. C. Kemasan lantai. Mana keywordnya tu cikgu untuk C? Cikgu dah terletakkan 2. Okey, keyword dia tadi yang ni. Memberi perlindungan. Okey. Okey. Untuk B, selamat, selesa, tahan lasak. Mudah dibersihkan, dijaga. Selamat dan tahan lasak. Okey, jawapan dia A, kemasan dinding. Okey, last sekali. Untuk menyekat haba panas. Jawapan dia adalah B. Kemasan B. siling. Betul ke cikgu? okey, betul Wani. Terima Okey. kasih. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua. Jadual 2 menunjukkan nama kemasan dinding. Cikgu dah beri 4 di sini. Berdasarkan jadual 2, tuliskan nama kemasan dinding mengikut jenis yang betul pada ruang jawapan. Okey, kemasan dinding tadi ada 2. Satu yang keras dan satu yang lembut. Okey, kemasan keras. Izni. Apa jawapan dia? Jubin batu marmar, panel kayu. Okey, kita tengok jawapan. Jubin batu marmar dan panel kayu. Okey, betul. Betul. Okey. Yang kedua, kemasan lembut. Najiha? Cat dan fabrik. Cat dan panel fabric. Okey, cat dan panel fabric. Okey, betul 4 jawapannya. markah. Okey. Seterusnya, jadual 3 menunjukkan sebahagian faktor pemilihan jenis kemasan dalaman. Berdasarkan jadual 3, tandakan right pada faktor pemilihan yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, yang pertama, serak bunyi dan selamat. Betul atau salah? Hafiz? Betul. Betul. Okey, betul jawapan Hafiz. Yang kedua, ruang. Izni. Ruang. Betul atau salah Izni? Salah. 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 Ya, betul jawapan kamu. Salah. Okey, warna. Betul atau salah? Emilia. Betul, cikgu. Ya, betul. Lasak. Lasak. Siapa nak jawab? Jana. Betul atau salah? Lasak. Betul, cikgu. Betul. Okey, betul. Dan layanlah sekali, estetika. Betul atau salah? Salah. Salah. Ya, betul Hafiz. Okey, last sekali untuk soalan. Jadual 4 menunjukkan kemasan shilling. Tuliskan nama shilling berikut pada ruang jawapan. Pada soalan ini cikgu tak beri jawapan. Sebab apa? Sebab cikgu dah beri gambar. Gambar yang jelas untuk kamu. Kamu dah boleh tengok dan boleh tahu nama kemasan shilling tersebut. Lagi mudah macam tu ada gambar. Ya. Okey, untuk yang pertama, gambar yang pertama, shilling apa ni? Siapa nak jawab? Apakah pertama itu? Jarang-jarang Shilling saya yang jumpa. pertama. Okey, Hafiz. Siling fiber. Shilling fiber. Okey, betul. Terima kasih Hafiz. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Emilia. Siling papan jalur. Shilling papan jalur. Okey, betul Emilia. Dan last sekali, shilling yang cantik dan kebiasaan kita guna di rumah. Izni nak jawab tadi cikgu. Izni, okey Izni. Silakan. Shilling lepa. Shilling lepa. Okey, betul. Shilling 3 lepa. markah. Okey, kita yang ni 3 markah. Alright cikgu. Jadi kita dah tamat untuk soalan kali ini ya. Dah ya, cik. Lepas ni ada banyak lagi yang ingin kita belajar mengenai subjek hiasan dalaman, khususnya tajuk kita kemasan. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan
Saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini hiasan dalaman dan hari ini kita belajar tajuk kemasan bersama-sama dengan Cikgu Haslina binti Ilyas dan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar Kedah. Tapi sebelum kita sambung dengan subtopik seterusnya, Kak Wani nak tanyalah murid atas talian tu masih okey ke tak tu? Masih bersemangat ke tak nak jawab soalan seterusnya ni? Okey? Alright, baguslah mereka ni cikgu. Petang-petang pun masih bersemangat lagi. Okey, jadi jom kita nak sambung dengan subtopik seterusnya. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, seterusnya kita masuk kepada 5.2 konsep dan penggunaan warna. Definisi kemasan. Okey, sesuatu tanggapan atau pendapat yang terbentuk di dalam fikiran mengenai sesuatu idea. Kemasan ni konsep dia apa idea yang kita nak buat. Ada idea kita tak sama, fikiran kita tak sama. Okey, di sebelah kanan cikgu ada roda warna. Roda warna merupakan panduan yang digunakan untuk membantu menjelaskan perhubungan antara warna primer, warna sekunder dan warna tertier. Okey, seterusnya kepentingan konsep dan penggunaan warna. Dari sudut psikologi, warna dapat memberikan impak kepada emosi dan perasaan penghuni. Ia juga membantu menonjolkan lagi aura positif dan karakter istimewa dalam diri seseorang. Okey, warna ni kita boleh menilai seseorang. Okey, yang suka warna merah, dia punya emosi macam mana, peribadi, karakter dia. Yang lembut, warna apa yang sesuai. Okey, seterusnya. Pelajar, kita ada berapa faktor pemilihan? Ada berapa faktor pemilihan konsep dan penggunaan warna? Ada berapa? Ada berapa? 7. Ada 7. Ya, Emilia, ada 7. 1. Ruang. 2. Kepercayaan atau kebudayaan. 3. Kehendak pelanggan. 4. Suasana. 5. Umur. 6. Emosi. Dan yang ketujuh adalah jantina. Okey, seterusnya. Skema warna. Kita ada berapa skema warna? Hafiz, ada berapa? 3. Okey, 3. Betul. Ada warna sejuk, warna panas dan warna neutral. Biasanya warna sejuk kita lebih kepada hijau, biru. Okey, warna panas, merah dan kuning, oranye. Warna neutral, hitam dan putih. Okey, seterusnya. Konsep dalam reka bentuk dalaman. Kita ada 5 konsep. 1. Konsep Nusantara, konsep moden contemporary, konsep moden, konsep minimalis, konsep Inggeris. Okey, Nusantara. Nusantara ni lebih kepada tradisional. Tanah liat, kayu, rotan. Okey, konsep moden contemporary ni adalah kombinasi daripada kaca, keluli, plastik dan kayu. Dia ringkas, bergaya dan praktikal. Okey, untuk konsep moden, dia bentuk ringkas dan praktikal, menekankan garisan yang minimal, warna-warna yang neutral dan keseimbangan. Okey, konsep minimalis, ruang yang luas, lapang dan sederhana. Sederhana dari segi warna. Reka bentuk ruang, tekstur, perabot dan tidak syarat. Kita boleh tengok ya pada gambar kosong sahaja. Betul. Okey, konsep Inggeris. Konsep Inggeris ni biasanya dia warna-warna yang lembut, pastel, tetapi dia berbunga-bunga. Okey, cikgu boleh tak saya nak tanya Hafiz? Kalau boleh, Hafiz boleh, kan, Hafiz nak pilih konsep mana kalau Hafiz ada rumah sendiri nanti? Pilih satu Hafiz. Konsep minimalis. Minimalis. Konsep minimalis. Minimalis. Okey, tak apa Hafiz. Kawan ni faham. Kawan ni pun suka konsep minimalis. Okey. Adakah konsep ini melambangkan peribadi mereka juga ke cikgu? Okey, dia lembut. Ada yang tak suka syarat. Dia nak suka yang luas, lapang, cantik. Maksudnya nampak ruang tu kosong. Okey. Maksudnya kita tahu Hafiz is jenis yang relax, orangnya cool-cool kan cikgu? Ya. Okey, baik cikgu. Mari kita teruskan. Okey, seterusnya. Pemilihan warna dan gaya ruang dalaman. Ada 6. Okey, ada 6 semua sekali. 1. Fungsi setiap ruang dalaman. Okey, untuk pemilihan gaya warna ni kita tengok ruang lah. Ruang dapur, ruang bilik tidur, ruang tamu, semuanya berbeza.
Okey, yang kedua, kemasan yang sesuai dan menarik. Yang ketiga, pemilihan skema warna yang sepadan dengan warna ruang serta perabot. Yang keempat, perabot dan bahan hiasan yang tahan lasak. Yang kelima, saiz ruang dan susu atur yang bersesuaian dengan konsep. Dan yang keenam adalah kemasan yang sesuai dan menarik. Okey, seterusnya. Okey, langkah kerja memasang kemasan kertas dinding. Okey, di sini ada kertas dinding. Ataupun wallpaper ya, cikgu? Ya, ataupun wallpaper. Wallpaper dalam modul hiasan dalaman, kita menggunakan wallpaper yang gam yang dibancuh. Oh. Okey, ini gam. Okey. Kiranya liquid gum lah, cikgu. Macam liquid gum. Betul. Kalau di pasaran biasa sekarang yang terbaru biasa sudah ada stiker. Tapi untuk modul kita tak ajar. Kita hanya mengajar yang kita bancuh sendiri. Okey. Okey, yang pertama, ukur ketinggian dan lebar dinding. Yang kedua, potong kertas dinding mengikut saiz ketinggian dinding dan cantum bunga atau corak. Yang ketiga, sapu perekat dengan menggunakan berus sehingga rata. Yang keempat, tampal kertas dinding mengikut garisan yang telah ditanda. Yang kelima, ratakan kertas dinding menggunakan perata untuk menolak keluar lebihan angin. Jadi ini penting ya, sebab untuk memastikan kertas dinding kita tahan lama. Okey, yang keenam, potong lebihan kertas dinding di bahagian atas dan di bawah menggunakan pisau utility. Dan yang ketujuh, bersihkan permukaan dinding menggunakan penggelek khas dan kain bersih sehingga kering serta melekat pada dinding. Okey. Patutlah wallpaper kat rumah saya asyik terjaput dekat bilik tu, cikgu. Rupanya ada cara yang tertentu. Ya. Semasa kita tampal, kita pastikan gelembung angin tu keluar. Dah keluar semua. Ya. Baik. Nak cuba lepas ni? Okey. Okey, seterusnya soalan. Jadual 5 menunjukkan sebahagian faktor pemilihan konsep dan penggunaan warna. Tadi kita ada 7 faktor. Okey, berdasarkan jadual 5, tandakan right pada faktor pemilihan betul dan pangkah pagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, untuk faktor yang pertama, suasana. Siapa nak jawab? Emilia. Betul, cikgu. Betul. Kita tengok jawapan. Betul atau salah? Suasana. Dan jawapan Okey, betul. Emilia betul. Okey. Okey, yang kedua, ruang. Izni, ruang apa Izni? Betul atau salah? Betul, cikgu. Betul. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Yang ketiga, warna. Najihah, betul atau salah? Warna? Betul atau salah? Warna? Okey, Hafiz mungkin boleh bantu Najihah, Hafiz. Okey. Warna? Salah. Salah. Oh, ada dua jawapan Salah. berbeza di situ. Salah ke betul? Okey, kita tengok jawapan. Betul atau salah? Salah. Salah. Okey, yang keempat. Lasak. Lasak. Jannah. Apa jawapan Jannah? Salah, cikgu. Salah. Okey, kita tengok jawapan dia. Ya, salah. Dan last kali, umur. Betul atau salah? Kita Betul. betul. Okey, betul. Untuk soalan ini kita dapat 5 markah. 5 markah Seterusnya. percuma. Okey, jadual 6 menunjukkan kumpulan skema warna. Skema warna ada 3 tadi. Warna sejuk, panas dan neutral. Okey, di sebelah ni cikgu dah bagi dia punya ciri-ciri warna. Kamu hanya letak dia punya kumpulan skema warna sahaja. Berdasarkan jadual 6, padankan kumpulan itu dengan menulis pada ruang yang disediakan. Okey, warna merah dan kuning. Skema warna apa? Skema warna apa? Okey, Najihah. Panas. Okey, Hafiz jawab panas. Hafiz jawab panas. Okey, kita tengok jawapan. Okey, lepas ni kita bagi Najihah pula jawab. Okey, betul panas. Alright, Okey, bagus, Najihah. Hitam dan putih. Hitam dan putih. Najihah. Okey, nampaknya setiap kali kita nak tanya Najihah, cikgu dia ada masalah teknikal. Okey, tak okey, mengapa. okey. Mungkin kita nak tanya Emilia. Hitam Okey, dan Emilia. putih.
Neutral. Neutral. Okey, betul. Dan yang last sekali, semestinya lah jawapan dia adalah Sejuk. sejuk. Okey, 3 markah. Seterusnya. Okey, jadual 7 menunjukkan jenis konsep ruang dalaman. Ada 5 jenis tadi ya. Moden, modern contemporary, minimalis, Nusantara, Inggeris. Berdasarkan jadual 7, padankan konsep itu dengan pernyataan yang betul pada ruang jawapan. Okey, yang ini 5 markah. Okey, warna pastel dan bermotifkan bunga-bungaan. Okey, jenis konsep apa ya? Itu konsep apa? Jannah. Jannah. Okey, Jannah. Inggeris, cikgu. Inggeris. Okey, Ya, betul. betul. Okey, yang kedua. Ruang yang luas, lapang dan sederhana. Tidak syarat dengan aksesori. Ni kita tanya Hafiz lah. Okey, silakan Hafiz. Minimalis. Minimalis. Okay, kali ni betul sebutan Hafiz. Minimalis. Okey, betul Hafiz. Okey, tradisional daripada tanah liat, kayu dan rotan. Okey, kali ni apa Emilia jawapannya? Nusantara. Nusantara? Mari kita lihat. Okey, Betul. bentuk ringkas dan praktikal menekankan garisan minimal. Okey, apakah jawapan dia? Izni, apa jawapan tu Izni? Modern. 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 Okey. Ya, betul. Dan yang last sekali jawapan dia adalah modern contemporary. Contemporary. Okey. Okey. Seterusnya, okey. Jadual 9 menunjukkan penyataan pemilihan warna dan gaya ruang dalaman. Cikgu dah bagi jawapan di sebelah, kamu hanya susun sahaja. Berdasarkan jadual 9, lengkapkan proses pemilihan dan gaya yang betul pada ruang jawapan. Okey, yang pertama. Hafiz, yang pertama. Fungsi setiap ruang dalaman. Fungsi. Okey, betul. Yang kedua. Emilia? Emilia? Kemasan yang sesuai dan menarik. Okey. Kemasan yang sesuai dan okey. Yang ketiga, cikgu dah beri. Yang keempat. Izni. Perabot dan bahan hiasan yang tahan lasak. Ya, betul. Yang kelima. Jannah. Yang kelima. Saiz ruang dan susun atur yang bersesuaian dengan konsep. Saiz ruang. Saiz ruang. Okey. Dan yang last sekali adalah kos dan keselamatan. Keselamatan. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang last sekali, bahagian B. Ada 10 markah semua sekali. Okey, rajah 2 menunjukkan kemasan kertas dinding. Berdasarkan rajah 2, nyatakan 2 alat yang digunakan untuk mengukur kertas dinding. Untuk mengukur. Mengukur Apa dia? ya. Ya, mengukur. Siapa nak cuba Sebab jawab yang siapa ini? nak cuba? Sila angkat tangan. Siapa nak cuba? Okey. Okay, Jannah. Silakan Jannah. 2 jawapan. 2 jawapan Jannah. Pita pengukur dan benang berwarna. Pita pengukur dan benang berwarna. Okey, betul. Ni ya pita pengukur. Okey. Seterusnya, huraikan 7 langkah memasang kertas dinding. Bagi saya kata kunci sahaja. Okey, Hafiz. Yang pertama. Kata kunci yang pertama. Hafiz. Mengukur ketinggian. Okey. Teruskan yang kedua, Hafiz. Mengukur ketinggian. Okey, Seterusnya. betul. Hafiz yang kedua terus. Mengikut saiz dinding. Okey. Memotong kertas Seterusnya. dinding. Seterusnya, Hafiz yang ketiga. Menyapu perekat. Menyapu perekat. Okey, betul. Yang keempat. Melekat kertas dinding pada dinding. Melekat kertas dinding pada dinding. Okey, betul. Okey, yang kelima.
Ratakan kertas dinding untuk menolak angin. Ratakan. Ratakan kertas dinding. Okey. Betul. Okey, yang keenam. Potong lebihan kertas dinding. Potong lebihan Okey, kertas. betul. Dan yang last sekali. Bersihkan supaya cantik. Okey, betul. Betul. Okey, Okey. 7 markah untuk Hafiz. Okey, Okey, cikgu, last untuk sekali. untuk C tu cikgu, kita bagi surprise sikit lah. Sebab sekarang kita nak bagi mereka berehat dulu. Okey. Lepas dah jawab banyak soalan, kita bagi mereka minum air masak dulu ya cikgu, ambil tenaga dulu kan. Okey, dan anda di rumah boleh rehat dulu, minum dulu air masak kerana lepas ni kita akan sambung belajar hiasan dalaman bersama dengan cikgu Aslina sebentar saja lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini, hiasan dalaman, khususnya topik yang telah kita sama-sama pelajari dari awal tadi, iaitu tajuk kemasan. Masih lagi bersama dengan Cikgu Haslina binti Ilyas dan 6 murid dari SMK Labu Besar Kedah. Okey, kita dah sampai di segmen terakhir ni. Murid di atas talian, so far macam mana? Semua faham tak apa yang Cikgu Haslina ajarkan? Dan adakah anda masih bersemangat untuk teruskan pembelajaran kita hari ini? Okey ya? Okey. Alright, Hafiz nampak paling semangat kat situ, cikgu. Okey, baik, kita nak teruskan dengan menjawab soalan yang terakhir untuk bahagian B hari ini. Dipersilakan, cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, untuk soalan B. Cikgu ulang balik yang depan sekali, okey? Untuk bahagian soalan A, nyatakan dua alat yang digunakan untuk mengukur kemasan kertas dinding. Seperti tadilah, pita pengukur dan benambar warna. Okey, dengan 7 huraian 7 kita perlukan kepada kata kunci di hadapan. Okey, mengukur, memotong, menyapu, melekat, merata, memotong lebihan dan membersih. Okey, ada kata kunci ini, pelajar sudah mendapat jawapan. Sudah mendapat markah. Walaupun cikgu, tidak penuh. Saya nak tanya, kalau 7 langkah ni, kalau murid terlupa dan mereka tersalah susun, macam mana pula, cikgu? Adakah salah yang seterusnya itu? Kita tengok pada dia susunan tersebut. Kalau terlampau langkau sangat, maksudnya sepatutnya yang kedua berada di ke-6 atau 7, itu salah. Tapi kalau 2 dan 3 masih boleh. Okey. Okey. Maksudnya mereka kena hafal lah sebenarnya step tu. Untuk langkah memasang, pelajar tidak perlu menghafal. Bila pelajar melakukan praktikal, memasang sendiri kertas dinding, secara automatiknya proses itu pelajar sudah lalui. Sudah ingat. Sudah ingat. Okey. Pelajar tidak perlu mengingat. Bila pelajar buat, pelajar akan tahu daripada yang pertama sehingga yang terakhir. Okey, baik. Okey. Itu tipsnya. Ya. Okey, soalan last sekali. Cadangkan satu kemasan lembut selain daripada kertas dinding. Kertas dinding tadi adalah tergolong dalam kertas apa? Kertas dinding? Kemasan apa? Ingat tak pelajar? Kertas dinding. Kemasan apa? Kemasan Keras atau lembut? Masa lembut. Ya, kemasan lembut. Okey, untuk kemasan lembut ni kita masih ada 2 lagi. Apakah jawapan dia? Siapa nak beri jawapan? Siapa nak bagi jawapan terakhir untuk hari ini sebagai penutup ni? Izni? Hafiz. Okey, Hafiz. Semua nak bagi jawapan. Okey, boleh. Kita minta jawapan Izni. Cat. Cat. Okey, satu lagi selain cat. Dia boleh atau ini slash sebab dia masih ada 2. Ya, ada Okey, 3 Hafiz. kan keseluruhan tadi. 3 kira 1 kertas dinding. Okey, 1 cat. Satu lagi. Okey, Hafiz. Apa satu lagi tu, Hafiz? Panel fabrik. Panel fabrik. Okey. Betul. Kalau pelajar jawab sama ada cat atau panel fabrik, tetap dapat 1 markah. Kita minta 1 je. Tapi kalau salah, ada pelajar yang jawab cat atau ada pelajar jawab panel fabrik, kita tetap bagi markah. Betul. Ya. Okey. Baik, cikgu. Nampaknya kita dah selesai menjawab ke semua soalan bahagian A dan bahagian B ya, cikgu. Ya. Dan sekarang ini kita dah sampai ke penghujungnya dan cikgu boleh dipersilakan untuk membuat rumusan untuk hari ini. Okey, terima kasih. Okey, rumusan untuk
pembelajaran kita hari ini, setiap kemasan ruang sama ada ruang tamu, bilik tidur, dapur ataupun bilik air memiliki kemasan yang berbeza. Tetapi setiap kemasan ini mempunyai tujuan yang sama, iaitu kemasan ini kita nak cantik. Cantik daripada lantai, dinding dan juga ceiling. Betul. Apa yang penting sekali adalah kalau kita nampak satu benda itu cantik, maka kemaslah kemasan kita tu kan, cikgu. Ya, betul. Betul, Wani. Okey, jadi selesai sudah pembelajaran kita hari ini untuk hiasan dalaman. Terima kasih Wani ucapkan kepada Cikgu Haslina binti Ilyas dan 6 murid iaitu Nur Hatiza, Nur Izni Rifha, Nur Janatul Naim, Siti Nur Amelia, Nur Najiha dan Muhammad Hafiz Ikmar. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua agar anda dapat berjaya memperoleh markah yang cemerlang dalam subjek hiasan dalaman. Jadi sekian saja dari saya Wani Kiri. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Mata pelajaran MPB Hiasan Dalaman merupakan mata pelajaran vocational yang ditawarkan di sekolah menengah harian biasa. Pelajar-pelajar yang mengambil subjek MPB Hiasan Dalaman ini mempunyai peluang untuk menyambung pengajian di IPT nanti. Dan subjek ini juga mempunyai prospek kerjaya yang luas selepas tamat pengajian di peringkat IPT. Bagi cikgu, subjek MPB ini adalah subjek yang amat menarik, mempunyai prospek kerjaya yang amat meluas. Contohnya, kerjaya sebagai pereka hiasan dalaman yang mendapat permintaan yang tinggi di pasaran, dan di belakang cikgu ini adalah contoh kemasan dinding dan gubahan bunga di bilik mesyuarat yang didekorasi oleh pelajar-pelajar MPB sekolah cikgu. Akhir sekali, cikgu ucapkan selamat maju jaya dalam SPM. Saya waris kepada Hani Muhammad Atik bin Hassan, kelas 5 KB daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar. Ingin berterima kasih kepada Cikgu Haslina binti Ilyas kerana berjaya menjadikan mata pelajaran hiasan dalaman ini sebagai satu mata pelajaran yang anak saya paling minati. Saya juga berharap dan berdoa semoga dia berjaya dengan cemerlang dalam SPM nanti. InsyaAllah. Sekian.